kita nak tengok untuk soalan yang kedua. Kejap Okay, cikgu record sekali. Jadi nanti hasil daripada recording ni cikgu akan bagi dekat dia. So boleh ulang kaji. Kairin dengan Kasrina pun boleh tengok sekali. Okay. Untuk yang kedua. Okay, teroka nombor. Tadi kita dah tengok nombor ni, kita nak tengok teroka nombor. Dalam teroka nombor ni kita nak tengok nombor tu dalam pelbagai bentuk. Okay, contoh yang pertama kita akan guna ni petak 100 ni. Petak 100 ada, petak 1000 ada dan petak ada bar tu, satu bar tu nilai dia ialah 10. Dan untuk nilai SAR dia ada satu kecil-kecil. Okay, jadi cuba yang pertama tu, apakah nombor bagi gambar rajah yang pertama? Okay, cuba sebut, apa nombor tu? Okay, tengok. Untuk nilai tempat 1000 ada berapa? Nilai tempat puluh ada berapa? Dan SAR ada berapa? Tahu tak? Apa? Okay, kalau tengok yang merah tu, yang petak besar tu, satu kotak tu nilai dia ialah 1000. Okay, sekarang ni nombor merah tu dia rasa ada berapa petak besar? Nampak tak? Okay, yang kotak merah tu dia ada satu kotak besar bermaksud 1000. Yang belakang ada lagi satu. Jadi nilai tempat 1000 ada berapa tu? Ada berapa nilai 1000? Ada 2. Yang sini. Okey, 2000. Bermaksud ada 2000. Okey, sekarang ni 2000. Okey, yang satu bar ni nilai dia ialah 10. Okey, cuba tengok ada berapa. Kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa puluh ni? Ada berapa puluh? 60. Berapa? 60. Okey, jadi sekarang kita ada nilai 2060. Okey, 60. Bawah ni dia ada nilai SAR. Jadi berapa nilai SAR kat sini? Tujuh. Okey. Jadi apakah nombor bagi gambar rajah ni? Angka tadi. Berapa nilai dia? 2067. Okey, good. Betul. 2067. Okey, tengok nombor 2. Nombor 2, ini apa nama ni? Cikgu pernah ajar dah darjah 2 dulu. Okey, cuba tanya Kairin dengan Kasrina tu. Ingat tak apa nama benda ni? Apa nama dia? Dekak. Okey. Dekat-dekat. Ini nama dia ialah dekat-dekat. Okey, dekat-dekat ni dia berdasarkan nilai tempat. Yang hujung sekali kalau kita tengok ke depan, ni yang hujung sini kiri, ni ialah nilai tempat SAR, ni nilai tempat puluh, nilai tempat ratus dan nilai tempat 1000. Okay, berdasarkan nilai-nilai pada tiang dekat-dekat ni, apakah nombor bagi gambar rajah ni? Okay, tengok dia punya 1000, tengok nilai tempat ratus, 10 dan SAR. Okay, 1000 ada berapa? 2. Ada 2. Bermaksud 2000. Okay, nilai tempat puluh ada berapa? 3. 3. Jadi nilai tempat ratus ni ada nilai tak? Ada.
Tak ada. Jadi sifar kat situ. Jadi nilai tempat sah ada berapa? 2. Ada 2. Jadi apakah nombor bagi dekat-dekat yang ni? Okay, apakah nombor bagi dekat-dekat ni? 2032. Okay, ulang semula. 2032. Okey, 2032. Okey, betul. Cuba tulis dekat kertas 2032. Cikgu nak tengok. Cikgu, dalam perkataan ni. Dalam angka dan perkataan. Dalam nombor dan perkataan. Okey, bagus. Okey, dia okey. Okey, nombor 3. Nombor 3, cikgu tak nak cakap apa-apa. Cuba dia tulis nombor tersebut dalam nombor dan perkataan. Okey, 5,301. Okey, tepat sekali 5,301. Okey, nombor 4. Berapa nilai dia? Nakak. Cikgu, tak faham. Ya? Okey, kalau yang pertama tu, yang nombor 4, merah tu ialah nilai tempat tadi ialah 1,000. Main baik-baik dengan adik je. Okey, mana dia tak faham yang mana tadi? Nombor 4. Okey, nombor 4 ni, cuba tengok yang merah. Yang merah ni, bila dia ada satu kotak besar ni, dia nilai dia ialah 1,000. Jadi dekat sini ada satu je kotak besar. Dia tak ada macam yang nombor 1 tadi. Nombor 1 tadi tu kita nampak belakang dia tu ada satu kotak besar ni. Petak besar ni ialah 1,000 nilai dia. Okey, bila kepada yang biru, dia ada satu petak biru tapi dia ada 100 saja, sekeping saja. Okey, 100. Jadi biru tu ada berapa keping 100? 2.
Okey, biru ada 2 keping 100. Bermaksud berapa ratus kat situ? 200. 200. Okey, yang hijau, satu baris hijau tu ialah 10. Jadi ada berapa puluh dekat situ? Ada 10. Ada satu saja. Okey, ada satu je kan, berdasarkan gambar tu dia ada satu saja. Jadi ada tak yang sah, maksudnya yang petak-petak kuning tadi ada tak kat dalam gambar rajah ni? Tak ada. Okey, tak ada. Bermaksud nilai tempat sah ialah apa? Sifar. Sebab kalau kita ada nilai sehingga 1000, bermaksud kita akan ada 4 nombor. 4 nombor. Jap, cikgu ambil marker jap. Tak jelas kat sini. Okey, jadi 4 nombor, tak apalah, sekejap Okey, jadi 4 nombor. Bermaksud yang merah ialah 1000. Okey, cuba sebut. 1000. 1000. Okey, 1200. 200. Okey, yang hijau tadi berapa nilai dia? 10. 10. Okey, jadi nilai dia ialah 1210. Okey, cuba tulis dalam angka. 1210. Boleh? Okey, 1210. Okey, jadi untuk teroka nombor berdasarkan nombor ni tak ada masalah dah. Okey, ni kita nak tengok kepada nilai tempat dan nilai digit. Okey, nilai tempat dan nilai digit, sebelum kita nak cerakinkan nombor berdasarkan nilai tempat dan nilai digit, cikgu nak tahu dulu sama ada dia dah faham berkaitan dengan nilai tempat ataupun nilai digit atau tak. Okey, cuba sebut nombor yang pertama tu. 1276. Okey, 1276. Apakah nilai tempat bagi 7? 10. Okey, good. Okey, kalau itu nilai tempat, apakah nilai digit bagi 7? Okey, nilai digit, nilai tempat. Okey, kalau nilai tempat ialah 10, kalau nilai digit, kita tulis macam mana? 70. Okey, 70. Itu beza je. Digit ni ialah kita nak tengok kepada nombor-nombor. Kalau nilai tempat kita nak tulis dalam perkataan. Maksudnya 10, nilai digit ialah 70. Okey, jadi kalau nombor yang kedua, cuba sebut nombor yang kedua. 5803. Okey, 5803. Dalam nombor 5803 tu, apakah nombor bagi nilai tempat ratus? 8. 8, okey. Kalau 8 kita nak tulis dalam nilai digit? 800. Okey, jadi kita akan tulis 808 sifar dan sifar. Okay, cuba sebut nombor yang ketiga. 9142. Okay, 9142. 9142 ni, okay, apakah nilai tempat bagi 2? Ha.
Okay, cari pen marker tak jumpa pula. Sekejap Okay, jadi kita nak cerakinkan nilai tempat dan nilai digit. Tadi dia dah faham tentang nilai tempat dan faham tentang nilai digit. Okay, dah tak ada masalah. Okay, jadi kita nak tengok kepada cerakinkan nilai tempat dan nilai digit. Cuba dia cerakinkan 1276 kepada nilai tempat. Ingat tak? Macam mana nak cerakinkan? Ingat tak nak cerakinkan macam mana? Tak. Okay. Dulu cikgu pernah cakap, okay, cerakinkan ialah kita cerai-ceraikan, kita pisah-pisahkan dia. Macam mana kita nak pisah-pisahkan nilai tempat tersebut? Berdasarkan nilai tempat. Okay, sekejap, cikgu tunjukkan macam ni. Okay, bila nilai tempat tadi, kita akan tahu satu tu nilai tempat dia apa? 1000. Okey, 1000. Jadi kita akan tulis 1000, kemudian kita akan letak tambah 2 tu ialah ratus. Okey, tambah 70 tambah 6 sah. Okey, macam ni. Tak jelas Mana? Okey, ni nampak? Okey, ini kita kata dia ialah sebagai cerakinkan. Jadi 1000 tambah 200 tambah 70 tambah 6 sah. Ini dinamakan sebagai cerakinkan. Jadi ada dua, cerakinkan kepada nilai tempat dan cerakinkan kepada nilai digit. Ini ialah nilai tempat. Ya. Okey, cuba dia tulis untuk nombor yang kedua, cerakinkan mengikut nilai tempat bagi 5803. Okay, cuba nombor yang ketiga pula ikut nilai tempat juga. Nak bagi nombor yang ketiga. Okey, betul? Okey, faham. Jadi sekarang ni dia dah faham tentang nilai tempat. Jadi kita nak tengok pula kepada nilai digit. Tadi kita kata bila cikgu tanya apakah nilai tempat bagi 2, dia sebut 200. Jadi kalau 200 dalam bentuk nilai digit kita akan sebut 2 sifar 200.
Jadi kalau kita nak tukarkan 1276 kepada kita nak cerakinkan 1276 kepada nilai digit. Cara dia kita akan ambil 1000, kita tulis 1000 tambah 200 tambah 70 tambah 6. Dia akan jadi macam ni. Okey, dia jadi macam tu. Okey, cuba tulis untuk nombor yang kedua. Tulis bawah yang dia tulis untuk nilai tempat tadi. Kasih. Mungkin? Dah siap dah? Okey, 5,803. Okey, untuk yang seterusnya 9,142. Cuba. Sorry. Okey, betul. Jadi untuk tertutup mikrofon. Maksudnya dia dah faham tentang cerakinkan nilai tempat, cerakinkan nilai digit, menyatakan nilai tempat dan menyatakan nilai digit tu dah tak ada masalah. Okey, kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okay, ini kita nak tengok bandingkan nombor. Kita nak banding di antara dua nombor. Sekejap. Okay, Okay, kita nak bandingkan nombor antara 1743 dengan 1498. Jadi antara dua nombor ni yang mana nombor yang lebih besar? Mana nombor yang lebih besar dia? 1743 ke 1498? Okey. Jadi 1743. Jap. Nampak? Nampak. Okey. Untuk nombor ni, okay, kita nak banding dua nombor tu je, tak ada masalah dah yang tu. Okay, untuk bandingkan, untuk next. Okay, nampak? Susun dan bilang nombor. Okay, dia ada nombor 5,000. Okay, cuba dia sebut nombor yang merah ni berapa nilai dia? 5,100. Okay, yang kedua purple? 4,900. Okay, yang hijau? 4,800. Okay, nombor yang biru? 5,000. Okay, 5,000.
Jadi kita nak susun dan bilang nombor. Bila kita nak susun nombor ni, cikgu nak cuba dia susun nombor ni mengikut nilai tempat, mengikut secara menaik. Susun secara menaik. Okey, cuba. Kita akan mulakan dengan nombor yang paling kecil dan berakhir dengan nombor yang lebih besar. Okay, cuba tulis dekat buku. Mana nombor yang pertama dan mana nombor yang terakhir sekali. Mengikut nilai, mengikut secara menaik. Salah sebut. Dah siap? Belum. Secara menaik. Okey, secara menaik. Tahu tak? Cikgu nak tulis secara menaik. Sekejap cikgu tunjuk contoh. Ada tak ada? Ni tutup dia. Okey, boleh tulis tak tu? Okey, tak boleh untuk susun mengikut nilai tempat menaik. Okey, bila dia nak tulis, dia kata susun secara menaik. Bila nak susun secara menaik, kita akan tulis nombor yang lebih kecil dulu. Jadi antara 4 nombor tersebut, apakah nombor yang paling kecil? Okay, apa nombor yang paling kecil dia? Mana nombor yang paling kecil antara 4-4 tersebut? $4,800. Okey, 4,800. Itu ialah nombor yang paling kecil. Jadi, selepas 4,800, apakah nombor yang lebih besar sikit daripada dia? Lepas 4,800. 4,900. Okey, 4,900. Seterusnya yang lebih besar daripada 4,900? Apa nombor dia? 5,100. 5,000 dulu. Yang paling besar ialah 5,100. Jadi bila cikgu kata kita nak susunkan nombor secara menaik, kita akan susun macam ni. Maksudnya daripada 4,800 jadi 4,900, kemudian 5,000 dan 5,100. Ini ialah nilai tempat menaik. Okey. Nampak? Faham tak dia? Faham tak untuk secara menaik? Nampak tak gambar cikgu? Nampak Cikgu Lisa tak nampak. Kenapa? Sebab kat skrin cikgu ni tak keluar. Okey. Jadi sekarang ni itu tadi cikgu susun secara menaik. Maksudnya kita mula dengan nombor yang kecil dan berakhir dengan nombor yang paling besar. Sekarang ni kita nak susun nombor tersebut secara menurun. Okey, kalau kita turun tangga maksudnya daripada tinggi kita turun ke bawah rendah. Jadi sekarang ni kita nak susun secara menurun. Kita akan mulakan dengan nombor yang paling besar, kemudian nombor yang paling kecil. Cuba dia tulis turutan nombor tersebut. Bermula dengan yang besar kepada yang kecil. Cuba tulis.
Boleh tak? Okay, cuba tulis. Yang besar dulu, lepas tu nombor yang kecil. Okay, yang tadi nombor apa yang paling besar? Ni tak nampak. Tak nampak. Okey. 5,000? jadi yang besar 5,100. Okey, jadi bila kita nak tulis nombor secara menurun, kita akan mulakan nombor yang paling besar dulu. Kemudian kita tengok yang mana kecil-kecil dan kecil sekali di hujung. Ini untuk nilai tempat menurun. Ini nilai tempat pula. Susunan nombor secara menurun. Dah siap? Dah siap boleh tunjuk cikgu. Ke belakang sikit tak nampak. 5,000. Okey, okey jelas. Okey, nampak. Okey, jadi itu ialah susunan secara menurun. Daripada susunan secara menurun tu, nampak tak pola dia? Apa tu pola pula? Nampak tak perbezaan penurunan nombor tersebut? Daripada 5,100, dia menurun kepada 5,000, kemudian 4,900 dan seterusnya 4,800. Rasanya dia berkurang berapa banyak setiap nombor tersebut? 5,100 bandingkan dengan 5,000, perbezaannya berapa banyak beza? Faham tak? Okay, maksudnya dia buat 5,100, kita tolak 5,000. Okay. Kita tengok sini. Maksudnya 5,100 tolak dengan 5,000, kita akan dapat, maksudnya yang ni kosong, ini kosong, 1 tolak sifar 1, sini sifar. Jadi beza dia ialah sebanyak 100. Okay, beza dia 100. Jadi kalau soalan tanya, apakah pola penurunan nombor tersebut? Jadi pola dia ialah menurun 100, 100. Jadi nombor tu dia menurun sebanyak 100, 100. Daripada 5,100 dia turun kepada 5,000. 5,000 jadi 4,900 dan 4,800. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, good. Faham ya? Okay, yang ni kita akan tengok lagi pola, kita akan tengok seterusnya lagi, ada lagi berkaitan dengan pola. Jadi hari ni, yang ni untuk susun secara menaik, menurun, cikgu rasa tak ada masalah. Cara dia, pertama sekali macam mana kita nak susun secara menaik dan macam mana kita nak susun secara menurun. Mula-mula kita akan tengok nombor mana yang lebih kecil dan nombor mana yang paling besar. Okay, jadi kalau kita nak susun secara menaik, nombor apa yang perlu berada di depan? Kalau menaik, nombor apa dia? 5,100. Kalau nombor secara menaik, nombor yang paling besar ataupun nombor yang paling kecil kena berada di depan untuk susunan nombor secara menaik? Apa maksud susunan nombor secara menaik tadi? Cikgu tak nak bergerak selagi awak tak betul-betul faham. Okey, contoh tadi, okey, katakan nombor ni, okey, yang paling kecil ialah 4,800.
Yang paling besar ialah 5,100. Jadi kalau kita nak susun dia secara menaik. Bila susun secara menaik, macam kita juga, kita akan makin membesar. Maksudnya mula-mula kita akan kecil, lepas tu kita akan jadi besar. Okay, jadi kalau susun secara menaik pun macam tu. Kita akan ambil nombor yang paling kecil, kita akan susunkan yang besar di hujung. Itu secara menaik. Jadi kalau nombor ni, apa nombor yang paling kecil tadi? 4,800. Jadi 4,800 lah yang akan berada di depan. Maksudnya 4, 8, sifar. Kemudian kita akan ambil yang besar sikit. Next 5,000 dan 5,100. Okay, dia macam ni. Okay, akan jadi macam ni lah. Maksudnya kita mulakan dengan 4,800, 4,900, 500 dan 5,100. Ini secara menaik. Okay, kalau secara menurun, kita tukarkan. Maksudnya 5,000 kat depan, 5,000, 4,900 dan 4,800. Itu secara menurun. Ini secara menaik. Okay, cikgu rasa jelas kan? Okay, next kita akan tengok tugasan projek Ria. Yang ni cikgu nak dia buat lepas habis kelas ni. Okay, tugasan projek Ria ni boleh tengok dalam buku teks. Yang ni cikgu biasa buat lah kalau dengan darjah 3 tahun lepas. Okay, cuba tengok. Yang ni boleh buat dengan adik-adik. Suruh Khairin dengan Kak Srina buat juga, tapi nombor dia dalam angka ratus saja. Macam dia kena buat dalam 1,000. Okay, cuba tengok muka surat 14 dalam buku teks. Okay, dah pernah buat ni ke belum? Belum. Okay, good. Jadi cikgu nak nanti, ini adalah tugasan nanti. Okay, tugasan. Contoh kita buat, katakan nak buat bentuk kapal ke, nak buat bentuk bunga ke dekat situ. Dekat tengah-tengah dia kita akan tulis satu nombor. Jadi nombor ni dia boleh pilih apa sahaja nombor kesukaan. Okay, seterusnya dekat bunga-bunga kelopak dia tu kita nak tahu, kita nak tulis apakah nombor sebelum 4,320. Apakah nombor sebelum dia? Jadi nombor sebelum dia ialah 4,319. Nombor selepas tu apa? Okay, jadi tulis dalam perkataan. Ini ialah kita nak ulang kaji apa yang kita dah belajar tadi, yang cikgu ajar tadi. Kita transformkan dalam bentuk lukisan ataupun gambar yang menarik ni, kita tampal-tampal. Jadi dekat daun dia nilai tempat sifat ialah sar. Kita akan tengok berdasarkan nombor yang kita pilih tu. Jadi dia di sini nilai tempat 2 ialah 10. Dekat situ 4,320 tu 2 ialah nilai tempat 10. Jadi cikgu nak nanti dia pilih satu nombor kesukaan, tak kisah nombor apa-apa, dan tukarkan dalam bentuk yang menarik macam ni. Okay, kalau tak ada kertas warna-warni ni pun tak apa, boleh lukis ataupun kita tulis situ. Boleh ke? Boleh. Okay, good. Jadi seterusnya kita akan tengok tugasan yang satu Tugasan yang kedua, seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan anggaran. Okay, apa tu anggaran? Apa tu anggaran? Kita anggarkan, kita rasa-rasa lah, agak-agaknya lah, macam tu lah kita kata anggaran. Kita rasa-rasa. Rasa-rasanya, agak-agaknya, macam tu lah anggaran. Okay, jadi anggaran ni kita tak semestinya tepat. Tapi ramalan kita tu tak semestinya betul, tapi hampir. Tapi dalam matematik ni sebenarnya dia kena ada jawapan yang tepat jugalah berdasarkan kepada maklumat yang diberi. Okay, kalau contoh, cuba tengok gambar yang cikgu bagi tu, ada A, ada B dan ada C. Dalam balang ada gelas tu, dia ada gula-gula. Okay, gula-gula bagi bekas A, ada berapa kat situ? 100. Okay, 100. Jadi bekas B ada nilai tak? Tak ada. Tak ada, kita tak tahu. Jadi kalau bekas C, ada berapa bekas C?
Ada berapa nilai dalam tu? Berapa gula-gula? 400. Okey, ada 400. Jadi sekarang ni cikgu nak dia sebut yang mana, bekas mana yang lebih daripada yang lain. Nilai dia tu. Bekas mana yang lebih daripada? C. Okey, C. Bermaksud bekas C lebih daripada nilai bekas A dan bekas B. Kalau kita tengok bilangan gula-gula tu pun kita tak tahu dah B tu adalah kurang daripada C. Walaupun kita tak tahu nilai B tu berapa. Okey. Jadi sekarang kita nak tengok bekas A. Nak bandingkan dengan bekas-bekas yang lain. Maksud A kurang daripada B dan kurang daripada C. Okay, itu ialah A. Jadi sekarang boleh tak dia bagi jawapan dekat cikgu anggaran untuk B? Rasa-rasanya berapa nilai bagi B? Dia lebih daripada A tapi kurang daripada C. Berapa nilai bagi B? Tapi dia tak sama dengan A. Rasa-rasanya. Dan nilai bagi B tu separuh ke apa? Berapa rasa-rasanya nilai bagi B? Cuba fikir. Lebih daripada 100, kurang daripada 400. Apakah nombor kat tengah-tengah tu? Antara 100 dengan 400. Ada nombor apa? Cuba fikir. Maksudnya di antara tu dia ada, kalau cikgu bagi hint sikit lah, maksudnya dia ada nombor, dua nombor. Satu mungkin dia 200, mungkin dia 300. Dia tak boleh kurang daripada 100 dan dia tak boleh lebih daripada 400. Bermaksud B tu dia ada 200 ataupun 300 saja. Jadi rasa-rasanya antara 200 dengan 300, mana satu jawapan bagi B? 300. 200 ke 300? 300. 300. Okey. Kalau 300, okey, kalau 300. Okey, cuba tengok C. Tengok C. C bahagian nilai tu penuh sampai tutup. Okey, penuh sampai tutup. Cikgu cuba lukis gambar rajah. Sekejap Okay. Ini cikgu tunjuk kes. Ini contoh gambar rajah bagi gambar tu. A, B, C. Okay. A, silau. A, B dan C. Jadi A ni nilai dia ialah 100. Nilai dia 100. Sini dia 400. 400. Okay. Jadi dia kata tadi 300. Tapi kalau tengok B, B rasa-rasa dia separuh daripada 400 tak nilai dia? Okay, cuba tengok sini. Okay, ni sama kan separuh. Kalau 400, kita bahagikan separuh, kita pecahkan kepada dua bahagian 400 tu. Satu bahagian berapa rasa-rasa? Satu bahagian berapa? Kalau 400 kita pecahkan kepada dua bahagian. Satu bahagian berapa? Okey, jadi jari dia. Okey, cuba angkat jari 4. Okay, angkat 4 jari macam ni. Okay, sekarang ni kita anggap ini ialah 400. 400. Okay. Buat dua bahagian macam ni. Okay, dua bahagian. Okay, dua bahagian. Bermaksud satu bahagian ni berapa ratus ni?
2. Satu bahagian 2. Satu bahagian lagi 2. Bermaksud kalau 400 kita nak bahagi kepada 2 bahagian. Satu bahagian ialah 200 dan satu bahagian ni lagi 200. Sama juga dengan bekas ni. Jadi bila kita nak anggarkan, kita tengok nilai bagi yang lain. Kalau nilai bagi yang lain, B ni ialah separuh daripada 400. Separuh daripada 400. Kalau A 100. B ni 2 bahagian daripada 100. Kita potong sini. Bermaksud ini 100 sama dengan ni 100. Atas ni pun nilai dia mesti 100. Jadi sekarang ni B betul ke? 300 ke 200 B? 200. 200. Kalau katakan nilai dia ialah 300, bermaksud ini 100, kita kena tambah lagi 100 ke atas ni. Baru nilai dia ialah 300. Sekarang ni, ini kita katakan dia 200 sebab dia separuh daripada 400. Okay, boleh faham untuk anggaran kat sini? Tak berapa faham lagi kan anggaran ni. Kita kena anggarkan. Sebab nombor tu kita tak boleh nak buat tolak ke, tak boleh nak buat tambah ke. Tapi kita boleh bandingkan gambar rajah yang cikgu bagi. Okay. Untuk anggaran ni juga, cuba tengok dalam buku teks muka surat 16. Okay, cuba buku teks muka surat 16. Nampak tak soalan dia tulis cuba ini? A tu A. Nampak? Okey. Okey, nampak. Jadi A tu ialah 2,400 biji. 2,400 biji. Okey, bilangan bola tu. Tapi rasanya itu ialah separuh daripada yang penuh tadi. Okay, tak apalah. Setakat ni cikgu nak tahu lebih daripada kurang daripada je. Jadi kita akan tengok lagi nilai yang sebetulnya. Mungkin takut dia keliru pula. Jadi untuk bekas 2,400 tu, yang sebelah dia bermaksud kurang daripada nilai tu ataupun lebih daripada 2,400? Lebih. Kurang atau lebih? Lebih. Okey, tak apa. Jadi faham kat situ dulu. Lebih daripada. Cikgu tak nak tanya nilai lagi, mungkin dia nanti keliru pula. Okay, tak apa. Kita belajar lebih daripada, kurang daripada dan lebih kurang dulu. Okay, next. Okay, yang ni cikgu nak kena pastikan bundar. Lepas tu kita akan tengok kepada bundar. Okay, masih ingat bundar? Ingat tak bundar? Kita akan bundarkan mengikut nilai tempat. Okay, cuba A. A cuba sebut nombor dia. Apa? Nombor dia cuba sebut? 7,000? 7,309. Okay, 7,309. Jadi kita nak bundarkan. Bundarkan 7. Bundarkan kepada nilai tempat 1,000. Okay, sekarang nilai tempat 1,000. Okay, nilai tempat 1,000 ialah 7. Okay, sekarang nilai tempat 1,000 7. Bundarkan 7,309 kepada 1,000 yang hampir. Boleh tak? Berapa jawapan dia? Boleh tak dia? Jawapan dia. Tahu tak nak buat macam mana? Tak. Okey. Kita nak tengok bundar. Dekat mama. Okey. Bila bundar, kita cikgu biasa cakap nombor yang kaya, nombor yang miskin. Kalau nombor kaya, kita kena banyak bersedekah. Betul tak?
kita ada duit banyak, kita kena sedekah bantu orang lain yang miskin. Jadi kalau kita miskin ni tak apalah, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay. Jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang kita ada, kalau kita boleh sedekah, kita boleh sedekah lah. Kalau kita tak ada apa-apa, kita tak payah sedekah, kita guna untuk diri kita sendiri saja. Jadi kalau kita kaya, kita menderma. Okay, sekarang ni cikgu nak kenalkan nombor yang kaya dan nombor yang miskin. Ini supaya dia tak ada katalah nombor tu kaya, nombor tu miskin. Cuma ini anggapan supaya awak semua ingat. Okey, dia ingat. Jadi apa nombor yang kaya? Mana Khairin? Nak tanya dia. Apa nombor yang kaya? 6, 7, 8, 9. Okey, jap. 1, 2, 3, 4. Okay, sifar. Okay. Okay ni. Mana? Apa nombor yang kaya? Okay, nombor yang kaya. Ingat tak? Okay, nombor yang kaya dan nombor yang miskin. Ini untuk bundar. Okay, kalau nombor yang kaya, 5, nombor yang besar ni. 5, 6, 7, 8, 9. Ini nombor yang kaya. Okay, nombor yang kaya, dia kena banyak bersedekah kat orang. Kalau nak bersedekah, dia akan sedekah satu je. Contoh RM1, kita bersedekah kepada orang lain. Okay. Contoh nombor yang miskin ni ialah sifar 1, 2, 3, 4. Maksudnya nombor yang kecil. Tapi nombor ni je. Okay, sifar 1, 2, 3, 4. Nombor yang kaya 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sekarang ni cikgu nak suruh bundarkan 7,309 kepada nilai tempat ribu. Okay, bila kita nak bundarkan, kita gariskan mana satu nilai tempat ribu. Okay, cikgu tuliskan kejap. Sekejap lagi dia buat untuk soalan B dan C. Okay, cikgu cuba buat, tunjukkan soalan A dulu. 7,309. Okay, bila 7,309, kita nak bundarkan kepada nilai tempat ribu. Okay, ni nilai tempat ribu. Kita gariskan nilai tempat ribu. Okay dah. Okay, jadi bila kita gariskan nilai tempat ribu, sebab kita nak bundar kepada nilai tempat ribu, kita garis. Tapi bila kita nak tukarkan nombor tersebut, kita kena tengok yang kaya dengan miskin tu, kita tengok nombor yang sebelah dia. Maksudnya nombor sini kita bulatkan. Ini kita nak tengok dia kaya ke, dia miskin ke. Ini kita nak tengok. Bukan kita tengok 7 ni, kita tengok yang sebelah dia. Nombor 3 ni. Jadi nombor 3 ni nombor kaya ke nombor miskin? Nombor miskin. Okey, nombor miskin. Jadi bila nombor miskin, kita tak bagi apa-apa dekat orang sebab kita tak mampu nak bagi. Sebabnya kita ada yang tu je. Jadi nombor ni maksudnya kita tambah sifar je, kita tak letak apa-apa. Tambah sifar dekat 7. Kalau 7 tambah sifar berapa? 7. 7, tetap 7. Jadi bila kita nak bundarkan, bermaksud 7 tambah sifar 7. Okey, kita tulis 7. Yang nombor kita bulatkan dan semua nombor yang ke belakang, kita akan jadi dia sifar. Sifar, sifar, sifar. Jadi jawapan dia ialah 7,000. Sebab kita bundar kepada ribu. Jadi soalannya tadi cikgu ulang balik semula. Bundarkan kepada nilai tempat ribu yang hampir. Okay, mula-mula bila kata nilai tempat ribu, kita garis. Ini nombor 7 ialah nilai tempat ribu. Bila kita dah garis nilai tempat ribu, kita nak tengok yang nombor yang kita perlu lihat ialah nombor yang sebelah dia. Bukan nombor yang belakang-belakang, nombor yang sebelah dia betul-betul. Jadi nombor 3. Jadi nombor 3 ni kita akan fikir, ini nombor kaya ke nombor miskin? Kalau katakan nombor kaya, kita akan tambah 1 pada 7. Kalau dia nombor miskin, kita akan tambah sifar. So kita tak tambah apa-apa. Dah lepas kita tambah, yang belakang semua nombor yang kita bulatkan, dia akan jadi sifar, sifar, sifar. Kalau ada nombor 1, 3, 4 semua pun semua akan jadi sifar, sifar, sifar. Okay, boleh faham setakat tu? Boleh. Okay, boleh faham. Jadi, cikgu nak tunjukkan pula, tadi kita bundarkan kepada nilai tempat ribu. Ini cikgu nak tunjuk kita nak bundarkan kepada nilai tempat ratus.
Nombor yang sama tapi kita nak bundar kepada ratus. Okay. Tengok nombor ni, nombor tadi 7, 3, 0, 9. Okay, cikgu nak bundar 10 lah, 10. Okay, 10. Mana nilai tempat 10? Nombor apa nilai tempat 10? Kosong. Sifar. Okay, sifar Okay, jadi kalau kita tahu nilai tempat 10 ialah sifar, apa yang perlu kita buat tadi? Garis. Okay, garis dulu. Okay, garis. Kita nak tahu, kita nak bundar untuk sifar. Tapi kita nak tengok yang mana kita nak tengok sebelah ni. Nombor apa yang sebelah dia? Sebelah kanan dia. Okay, nombor 9 kita bulatkan. Nombor 9. Nombor 9 ni kaya ke miskin? Kaya. Dia dalam golongan yang kaya-kaya. Maksudnya 5, 6, 7, 8, 9 adalah dalam golongan orang kaya-kaya. Jadi bila kaya kita kena bersedekah. Jadi kita nak sedekah kepada siapa? Kepada yang kita nak tengok tadi ni. Okay, sedekah dekat sini. Berapa yang perlu kita bagi? RM1. Kita bagi 1 je. Kita bagi 1 pada sifar. Bagi kat sini je, yang lain kita tak bagi. Jadi sifar tambah 1 berapa? 1. Okey, sifar tambah 1, 1. Jadi bila kita nak bundarkan, okey, sekejap, okay. Mana? Okey, sekejap. Si kecil ni nak apa, sekejap. Okey, dia rehat sekejap 5 minit. 5 minit. Okey dah, cikgu ulang yang tadi. Okay, tadi kita kata bundarkan kepada nilai tempat 10. Jadi kita gariskan nilai tempat 10, nilai tempat 10 tu ialah sifar. Jadi bila kita nak tengok, bila kita garis sini, kita akan tengok nilai sebelah dia. Sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan dia. Jadi sebelah kanan ni ialah nombor 9. Dia nombor 9, di dalam golongan kaya-kaya. Jadi kita akan tambah 1 pada nilai tempat yang kita garis tadi. Jadi 1 tambah sifar. Bila 1 tambah sifar, kita akan tukarkan kat sini bermaksud kita akan tulis balik nombor yang depan, kita tulis 7, 3, kita tulis. Yang ni sifar tambah 1 akan jadi 1, yang ni akan jadi sifar. Yang belakang kita akan jadi sifar.
Jadi nombor sepat bundar ialah 7,310. Cuba dia bundarkan soalan nombor 2 kepada nilai tempat ratus. Okey, nombor 2, 5,402 kepada nilai tempat ratus. Okey, cuba buat. Dia dah siap dah? Dah. Berapa nombor nilai dia? Jadi berapa? Jadi 500. 500? Cuba tunjuk kertas yang dia tulis tu. Nak tengok. Okey. Okey, betul 500. Okey. Yang bundar tu kita tak. Jadi bila bundar tu betul dia akan jadi 500. Baik, sekejap. 5, 4, 1, 2. Okey, tengok betul-betul. Jawapan tadi tu salah bukan 500. Okay, sekarang ni cikgu kata bundarkan kepada tempat ratus. Betul tak? Ratus ialah 4. Yang dia buat tadi okey dah betul dah. Betul dah 4. 400. Jadi satu, kita tengok satu yang dia buat tadi betul. Maksudnya kita tambah sifar dekat sini. Okey, yang step ni dah betul dia buat. Yang kedua, bila macam ni sifar tambah 4. Berapa jawapan dia? Sifar tambah 4. 4. Jadi 4. Yang kita nak guna ni sama 4. Yang belakang ni kita jadikan dia sifar. Yang depan 5 tetap kita akan tulis. Jadi macam tu. Jadi jawapan dia ialah 5,400. Okay, boleh faham tak? Nampak tak yang tersalah tadi tu? Maksudnya kalau nombor yang depan ni, nombor yang depan kita akan tulis semula. Kalau nombor yang belakang dia yang kita bulatkan dan semua nombor yang ke belakang ni kita akan jadikan dia sifar. Okey. Kalau nak tahu faham ke tak, cuba soalan C. Yang C, bundarkan kepada puluh yang hampir. Jadi 1,265 bundarkan kepada puluh. Cuba. Cuba mana bundar pada puluh.
Dah. Dah siap? Okey, cuba tengok. Okey, okey bagus. Okey dah faham. Okey, good. Tahniah dia. Okey, nombor yang sama sekali lagi cikgu nak tengok kefahaman. Kalau betul-betul faham yang nombor 2 ni bermaksud apa yang cikgu ajar untuk bundar ni dah faham. Okey, cuba C bundarkan kepada tadi puluh kan? Ini ratus pula. Bundar kepada ratus. Cikgu dah. Okey dah, mana? Mana nampak jap? Atas sikit. Okey, betul. Okey, Tania dah faham, bagus. Okey, Bunda dah selesai faham? Betul-betul faham tak dia? Faham. Okey, kalau nak tahu faham ke tak, okey nanti cuba tengok dalam buku teks, boleh cuba jawab soalan dalam buku teks. Soalan, tak cuba tengok soalan mana dia. Okay, nanti boleh cuba tengok muka surat 19 ataupun buku aktiviti, cuba cari soalan Bunda dan cuba buat supaya apa yang kita belajar hari ni dia akan ingat. Jadi cikgu nak cas nak sambung wayar laptop ni jap. Okay, next kita akan soalan pola nombor. Ni yang kena betul-betul faham ni, pola nombor ni. Kita tengok dulu pola nombor. Cuba tengok dulu dalam buku teks muka surat 20 sementara cikgu nak pasang wayar nak cas laptop. Okey, dan untuk pola nombor ni, untuk pola nombor dia sama juga macam susun nilai nombor secara menaik ke, menurun ke. Tapi bila kita nak belajar kepada pola nombor, kita dah kena tahu kalau dia nombor yang menaik, dia naik berapa banyak. Kalau nombor menurun, dia turun berapa banyak. Apa pola dia? Menurun secara 2-2 ke? Menurun secara 4-4 ke? Menurun secara 10-10 ke? Menaik secara 100, menaik 200. Ini kita kena perkenal pasti. Okay, jadi kalau pola nombor yang cikgu letak dekat skrin ni, dia ada nilai 5,110, 5,120, 5,140 dan 5,130.
Jadi antara empat nombor ni, apakah nombor yang paling kecil? Okay, apa nombor paling kecil? RM5,110. Okay, good. Jadi nombor yang paling kecil ialah 5,110. Nombor yang paling besar? 5,140. Okay, 5,140. Okay, kalau pola nombor sekarang ni, kita nak susun dia secara menaik. Okay, cuba dia tulis nombor susun secara menaik. Nombor tersebut. Okay, tulis secara menaik. Mulakan nombor kecil, kemudian nombor yang paling besar. Okay, cuba tulis. Okay, dah siap dah? Dah. Okay, cuba tunjuk. Okay, cuba tunjuk, tengok. Okay, betul. Ini ialah secara menaik. Okay, pola nombor secara menaik. Betul, dah tulis dah betul dah tu, secara menaik. Tapi kita nak namakan dia. Secara menaik berapa banyak? Okay, bila nak tahu berapa banyak tu, sekarang ni kita tengok nilai tempat yang mana nombor dia berubah. Okay, kita tengok 5,110, 5,120. Okay, sekejap cikgu tulis 5,130 dan 5,140. Okay, kalau dia perasan, kalau tengok nombor ni, nilai tempat ratus, nilai tempat ribu, berubah tak nombor dia nilai tempat ribu? Tak. Nombor sama tak? Semua nombor? Okay, tak berubah kan? Nombor dia sama kan? Semua nombor 555. Bermaksud sama je. Tak ada perubahan dekat situ. Okay. Tengok ratus pula. Nombor ratus berubah tak dekat nilai ratus tu? Tak. Jadi kita tak payah tengok ratus. Mesti semua sama, ratus je. Jadi sekarang kita tengok nilai tempat puluh. Berubah tak nombor dia? Berubah. Okay, jadi 1, kemudian 2, lepas tu 3, lepas tu 4. Dia berubah. Okay, nombor ni berubah. Jadi 10, 20, 30, 40. Jadi nombor ni menaik pada nilai tempat 10. Daripada 10 dia jadi 20. Okay, bertambah berapa daripada 10 kepada 20? 1 kemudian jadi 2. Bertambah berapa banyak? 10 kepada 20. 10 tambah 10 berapa? 10. Okay, 10 tambah 10, 20. Sekejap sekecil ni. Okay, jadi nombor tu adalah berubah pada nilai tempat 10. Jadi kalau kita nak tengok peningkatan dia, kita tengok pada nombor yang berbeza.
Maksudnya dari 10 dia jadi 20, 30, 40. Jadi 10 kepada 20 bertambah sebanyak 10. Jadi pola ni kita katakan dia sebagai pola nombor menaik secara 10-10. Sebab dia berubah 5,110, 5,120, 5,130 dan 5,140. Jadi dia bertambah secara 10-10. Itu pola nombor bagi nombor ni. Kalau kita nak secara menurun pun kita boleh katakan sebagai pola nombor menurun secara 10-10. Okay, jadi untuk kefahaman cuba tengok. Ya. Okay, cuba tengok buku teks yang tadi nombor tadi, muka surat apa tadi? 20 ke? Itu muka surat apa? Yang ada gambar kereta api. Apa? Muka surat 20. Okay, muka surat 20. Tengok pola yang pertama tu. Dia tulis pola menaik ke menurun? Menaik. Okay, menaik. Berapa banyak dia menaik? 5. 5. Jadi pola menaik secara 5 dekat daun tu. Sebab dia kata kat situ dia warnakan yang berbeza. Itu yang kita nak tengok dia yang berbeza. Okey. Itu ialah berkaitan dengan pola nombor. Okay, cuba kereta api. Gambar yang kereta api yang kedua tu. Pola nombor menaik ke menurun? Menurun. Menurun. Jadi bila menurun, kita tengok perbezaan nombor. Kalau nombor pada nilai tempat 1000 sama. Nombor dia 3 kan? Kemudian ratus pun sama. Puluh pun berapa puluh? Puluh 76. Lepas tu dia jadi 70. 7 sama. Yang berbeza 76 kepada 70. Maksud dia menurun secara 6. Dia berkurang 6. Jadi pola tersebut kita panggil sebagai pola nombor menurun secara menurun 6. Okay. Next. Okay, itu untuk pola nombor. Jadi pola nombor nanti kalau untuk kefahaman boleh tengok muka surat 21. Tak faham nanti boleh tanya cikgu. Muka surat 21 Okay, sekarang ni kita nak tengok yang subtopik terakhir, penyelesaian masalah. Okay, penyelesaian masalah ni dia akan merangkumi semua yang kita belajar tadi. Daripada kenal nombor, sebut nombor, bundar, pola, yang mana lebih besar, anggaran. Jadi soalan-soalan tu dalam soalan penyelesaian masalah. Kalau kita boleh jawab soalan penyelesaian masalah, bermaksud kita dah menguasai tajuk yang pertama. Okay, cuba soalan ni, kita tengok kita nak tengok jadual. Kalau soalan penyelesaian masalah, dia boleh muncul dalam pelbagai situasi. Contoh situasi yang cikgu bagi ni ialah situasi dalam bentuk table, dalam bentuk jadual. Dia ada hari dan dia ada bilangan pelekat. Bila kita tengok jadual, kita akan baca soalan dia ataupun kenyataan yang diberi. Okey, cuba baca kenyataan tu. Jadual di sebelah tu. Jadual di sebelah ialah bilangan dalam 4 hari. Okey, jadual di sebelah ialah bilangan pelekat yang dijual dalam masa 4 hari.
Okay, 4 hari tu kita kena tahu. 4 hari ada hari Senin, ada hari Selasa, hari Rabu dan hari Khamis. Kita tengok dulu maklumat yang dia bagi. Okay, dia ada Isnin 1006, Selasa 998, Rabu 1010, Khamis 1002. Jadi kita tengok kepada soalan pula. Bundarkan dia kata. Bundarkan kepada ribu yang terdekat. Soalan tersalah ni. Cikgu salah type soalan ni. Okay, bundarkan 998. Okay, tukar nombor ni. Cikgu nak tukar lah. Bundarkan yang ni. Yang 1006. Okay, bundarkan soalan satu cikgu ubah. Bundarkan 1006 kepada puluh yang terdekat. Okay, cuba jawab. Bundarkan 1006 kepada puluh yang terdekat. Okay, ni bundarkan kepada 1006 kepada puluh yang terdekat. Okay, garis 10, tengok berapa nilai yang dia dapat. Okay, cuba tukarkan, bundarkan. Ingat tak bundar yang tadi? Dah dapat bunda? Dapat jawapan dia? Dah. Okey, berapa jawapan? Okey, tunjuk tengok. Cikgu cakap ratus ratus. Okey. Okey, betul? Okey, betul. Okey, good dia. Okey. Soalan satu maksudnya kita bundar kepada ratus yang terdekat. Yang dia buat tadi lah. Okey, nombor dua, dia kata susun semua nombor dalam jadual mengikut tertib menaik. Okey, susun semua nombor. Okey, susun nombor tu dalam tertib menaik. Bilangan pelekat tu. Cuba susun dalam tertib menaik. Okey, cuba tulis. Menaik bermaksud kita akan mula dengan nombor yang kecil, lepas tu nombor yang paling besar. Bukan tak? Okey, nombor yang kecil dulu. Apa nombor yang paling kecil? 998. Okey, 998. Kita akan tulis dulu 998. Lepas tu apa nombor yang lebih besar? Okey, tulis. Dah siap dah? Okey, cuba tunjuk. Okey, dah? Dah. Dah siap susun? Dah. Okey, cuba tunjuk. Cikgu nak tengok untuk tertib menaik. Okey. Cuba tengok dekat situ 1010 dengan 1006.
Mana yang lebih besar? 1010 ke 1006? Tu bukan 1060, tu ialah 1010. Tukar kat situ, tersalah kat situ. Maksudnya 998, lepas tu 1002, 1006 dan 1010. Dah? Dah. Okay, cuba tengok. Betul tak? Okay, tu baru betul. Jadi kena tengok betul-betul nilai dia tu, yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Okay? Okay, dah betul. Nombor 3. Hari apakah merupakan jualan yang tertinggi? Hari apa? Hari Rabu. Okay, hari Rabu. Sebab yang nilai yang paling tinggi ialah 1010. Okay, dah selesai untuk soalan penyelesaian masalah 1. Jadi cikgu ada lagi satu soalan. Yang kedua, penyelesaian masalah yang kedua. Okay, cuba baca soalan dia. Dia menggunakan semua digit sebelah untuk membentuk satu nombor 4 digit. Digit 5 berada di tempat ratus. Ya, cikgu letak nama dia ni. Dia menggunakan semua digit di sebelah atas tu untuk membentuk satu nombor 4 digit. Digit 5 berada di tempat ratus. Okey, apakah nombor itu? Faham tak soalan dia? Okey, cikgu bagi angka sifar, 4, 5 dan 8. Tapi cikgu nak digit nombor 5 tu ialah di tempat ratus. Okay, cuba bentukkan satu nombor tapi nombor 5 di tempat ratus. Tak kisahlah nombor tu paling kecil ke, nombor tu besar ke. Tapi nombor 5 di tempat ratus. Yang lain tu tak kisah. Okay, apakah nombor tu? Okay, cuba tulis. Cikgu dah siap. Okay, dah siap. Apa nombor tu? Okay, 540. Okay, betul? Okay, itulah contoh-contoh soalan untuk penyelesaian masalah. Okay, cuba nombor 2. Dah dapat nombor 1 tadi, 5,000, dia tulis 8,540 kan? Okay, soalan nombor 2 adalah berdasarkan nombor 1. Cerakinkan nombor mengikut nilai digit. Ini nilai digit. Okay, cuba cerakinkan mengikut nilai digit. Bagi nombor 1 tadi. Nilai digit yang kita tulis 5,000 tambah 8,000 macam tu. Nilai digit. Dah siap? Dah. Cerakinkan. Okey, cuba tunjuk. RM5,800. Okey, betul? Okey. Tanya, okey betul? Ya. Okey, nombor 3. Soalan dia, hasilkan satu tu pola hasilkan satu pola nombor menaik dua-dua bermula dengan nombor tersebut. Okey, macam mana nak hasilkan pola nombor menaik dua-dua? Secara menaik. Bermula dengan nombor yang dia buat tadi. Nombor yang dia buat tadi ialah 8,540 kan?
Lepas tu cikgu nak hasilkan satu pola nombor menaik dua-dua. Maksud nombor tadi tambah 2. Dapat nombor yang kedua, tambah 2 lagi berapa? Tambah 2 lagi. Tukarkan dekat nilai tempat sah. Cikgu nak 4 nombor secara menaik. Okay, cuba. Tambah 2 kat belakang dia. Faham tak? Ke tak jelas? Okey, cikgu jelaskan macam ni. Sekejap, pinjam lah. Okey. Contoh, cikgu mulakan dengan nombor yang 5, 8, 4, 0. Okay, sekarang ni cikgu tambah dengan, cikgu kata cikgu nak buat pola nombor tapi bukan menaik 2-2. Cikgu nak buat pola nombor menaik 3-3. Sekejap lagi cikgu nak suruh buat dia buat yang 2-2. Okay, bila 3-3, bermaksud sini 5, 8, 4, 0. Sekejap, cikgu tulis 5, 8, 4, 0. Okay. Ni nombor dia tadi kan, 5, 8, 4, 0. Okay. Cikgu nak buat pola menaik. Maksudnya nombor ni akan bertambah. Tapi bertambah berapa? Cikgu nak dia bertambah 3-3. Jadi cikgu nak dia buat bertambah 2-2. Jadi 5, 8, 4, 0. Cikgu tambah 3 dekat sah sini. Tambah 3. Jadi nombor tu akan berubah jadi 5, 8, 4, 3. Kemudian 5, 8, 4, 3. Cikgu tambah 3 pula dekat sini. Jadi 5, 8, 4. 3 tambah 3 berapa? 6. 6. Jadi 5, 8, 4, 6. 6 tambah 3? 6 tambah 3? 9. Okey, 5, 8, 4, 9. Okey, kalau dia, okey, yang ni yang dia kena buat. Maksudnya 5, 8, 4, 0. 5, 8, 4, 0. 0 tambah 2, sifar tambah 2 berapa? Tambah yang hujung je, yang depan ni sama. Kita nak buat pola dekat dia. 5, 8, 4, sifar tambah 2? 4, 2. Sebab dia menaik 2-2. 5, 8, 4, 2. Okay, 2 tambah 2, 5, 8, 4. Berapa sini? 2 tadi tambah 2. 4. 4. Jadi 5, 8, 4, 4. Macam itulah pola nombor. Maksudnya 4 tambah lagi 2 sebab dia naik lagi 2. Dia bertambah 2. Tambah 2. Jadi dia akan jadi 5, 8, 4. 4 tambah 2? 4 tambah 2. 6. 6. Jadi 5, 8, 4, 6. Ni je lah pola dia tu. Maksudnya pola menaik 2, 2. Jadi kita kena fahamkan soalan. Maksudnya soalan penyelesaian masalah ni kena sentiasa cuba jawab. Sebab apa yang dia tadi berdasarkan apa yang cikgu ajar dan tengok dia buat tadi, semua dah faham dah, tak ada masalah dah. Cuma bab pola ni je mungkin keliru sikit. Kita tak tahu macam mana nak tambah, yang mana nak tolak kan. Jadi dekat sini untuk soalan yang ketiga dia kata hasilkan satu pola nombor menaik 2-2. Jadi inilah pola nombor menaik. Nombor dia akan membesar. Jadi kita tambah secara 2-2. Bermula dengan nombor apa? Bermula nombor yang dia tulis tadi. Okey, boleh? Okey, jadi sekarang ni bermaksud cikgu dah ajar semua. Okey, dah habis. Jadi cikgu dah ajar untuk semua topik bagi tajuk 1.
Okay, dia rasa macam mana? Faham ke? Tak faham ke? Kita ulang balik kat sini Stop. Okay. Tengok tajuk satu. Okay, jadi dalam tajuk satu tadi kita ada kenal sebut nombor. Kita buat teks. Okay, kenal dan tulis nombor, dah tahu dah tadi, teroka nombor, banding nombor, susun, bilang, semua dah faham. Bundar pun dia dah faham. Pola nombor tu mungkin dia kena ulang kaji lagi sikit, cuba buat soalan. Yang lain dah tak ada masalah. Okay, jadi untuk topik nombor hingga 10,000, cikgu rasa dia dah faham semua sekali, dah tahu dah, jadi cikgu dah terangkan nombor hingga 10,000. Untuk kelas berikutnya kita akan belajar tentang tambah, tolak, darab dan bahagi. Mungkin benda tu kita akan pecahkan sebab tambah, tolak, darab, bahagi ni besar. Kita akan masuk kepada tambah dan tolak dulu. Kemudian kita akan tengok kepada darab dan bahagi. Sebab tambah dan tolak ni dia ada hubung kait bersama. Tambah, darab dengan bahagi dia ada hubung kait dia. Okey dia, macam mana? Okey, boleh faham untuk kelas hari ni? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Jadi cikgu rasa dia pun boleh bagi tumpuan dengan baik, bagus. Boleh buat tugasan dengan baik. Jadi tugasan yang cikgu bekalkan satu sebelum kita habis kelas ni ialah tadi tu, tugasan mana cikgu bagi tadi? Tugasan projek Ria muka surat 14. Okay, nanti boleh buatlah bila-bila free ni, cuti ni boleh buat. Dan nanti hantar gambar kat cikgu ke, buat dalam buku tulis pun tak apa, dalam buku dia tadi lukiskan je. Buat macam tu. Tak nak susah. Okay, jadi cikgu nak tengok faham. Ada tak soalan apa nak tanya ke, tak faham ke, nak cakap apa-apa ke? Tak ada nak cakap apa-apa? Okay, cikgu harap fahamlah apa yang cikgu ajar hari ni. Dah makan dah? Belum, okay. Lepas ni boleh makan dah faham dah boleh belajar. Okay, jadi 2 jam alhamdulillah dimanfaatkan dengan baik. Tahniah cikgu ucapkan. Semoga dia lepas ni meminati matematik. Mungkin lepas ni dia boleh jadi cikgu matematik ke? Okay, boleh Okay, cikgu rasa setakat ni untuk kelas cikgu pada hari ni daripada pukul 10 sampai pukul 12. Okay, cikgu harap dia faham. Okay. Apa yang tersalah mungkin terstop kejap ke apa ke, cikgu minta maaf. Okay, terima kasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti buat.
Sini